Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Masjid Mukim Lundang, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi masa dan juga peluang kepada kita untuk sama-sama kita berada di bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita guna sebaik-baik masa yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mudah-mudahan kita tidak menyesal, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan belajar, dan bagi hamba rasa surah Al-Asr ini kita ulang balik, kita ulang sekali lagi, walaupun sebelum ini masa hamba menyulat dulu, mari jaga-jaga sekali dulu. Sudah kita baca surah Al-Asr, dan pada pagi ini kita ulang balik surah Al-Asr, kita tadabbur makna dan kita memahami apa yang Allah SWT ingin sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menghayati dan kita beramal, insya-Allah. Tuan-tuan semua, surah Al-Asr. Al-Asr, surah Al-Asr ini surah yang terpendek di dalam Al-Quranul Karim. Adanya 3 ayat. Surah yang pendek, bacaannya pendek, dan surah ini kedudukan di dalam Al-Quranul Karim disusun surah yang ke-103, Alhamdulillah, dan ada 70 huruf. Kalau dikira bila-bilanya ada 70 huruf. Dan Allah SWT buat sumpah, bersumpah dalam ayat ini. Ada huruf sumpah, waw, huruf waw. Huruf waw ni huruf sumpah. Dan surah Al-Asr ini namanya suratul Asri kerana diambil di ayat yang pertama, Al-Asr. Di dalam surah ini Allah SWT menceritakan manusia ini semuanya rugi, kecuali empat kategori manusia yang tidak rugi, yang mereka ni terlibat dengan 4 perkara ni, mereka tidak akan rugi. Tuan-tuan semua, surah ini surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini wahya sunnah, iaitu merupakan surah yang sunnah, sunnah Nabi, dan sahabat-sahabat juga melakukan sunnah ini, iaitu qiraah surah Al-Asr inda iftiraqi as-sadiqain, iaitu ketika mana kita nak berpisah. Ketika mana kita nak berpisah, contoh kita ni bertemu, paling kurangnya bertemu ni dua orang. Kalau ramai tu pun juga bertemu, tetapi kalau seorang tak panggil bertemu, kita seorang, tak ada orang lain, tak panggil bertemu. Tapi bila kita bertemu ni paling kurangnya 2. Jadi bila 2 sahabat ni dia iftiraq, maknanya dia berpisah,
ketika dia nak berpisah tadi, faqad rawat Tabarani, Imam At-Tabarani meriwayatkan, wa qala Al-Albani sahih. Imam Albani kata hadis ini sahih an Abi Madinah Ad-Darimi radhiyallahu anhu, wa kanat lahu suhbah. Qala kana rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asri innal insana lafi khusr thumma yusallim ahaduhuma 'ala al-akhar. Jadi diceritakan bahawasanya dua sahabat Nabi ni, dua lelaki daripada sahabat Nabi, apabila dua-dua ini iltaqaya, mereka bertemu, bila bertemu, lam yaftariqa, mereka tidaklah mereka itu berpisah, hatta sehingga mereka itu yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhar, sehinggalah salah seorang daripada dua itu membaca. Salah seorang itu membaca. Jadi kalau dua-dua baca, lebih-lebih lagi lah. Bagus, sebab dua-dua boleh pahala. Kalau seorang baca, seorang ni boleh pahala baca, seorang boleh pahala dengar. Jadi mereka baca apa dia? Mereka baca wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi bila kita baca juga ni, maknanya kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang dilakukan oleh sahabat. Jadi tuan-tuan semua, maka sebab itulah kebanyakan kebiasaanlah guru-guru ataupun ustaz-ustaz ni, bila ada majlis ilmu, di hujung tu mereka akan baca surah Al-Asri. Nak ambil kisah cerita ni lah. Jadi kita bagus jugalah kita baca selepas daripada majlis ilmu, kita baca surah Al-Asri. Lepas tu kita baca juga dengan tasbih kafarah. Tasbih kafarah yang bahasa Amba sebut dah cerita baru ni. Tasbih kafarah ni tasbih yang mana bila kita baca ni, Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Jadi kalau kita sama ada kita bertemunya di masjid ataupun di luar masjid, di mana sahaja kita bermesyuarat dan sebagainya, maka jangan tinggallah baca surah Al-Asri dan tasbih kafarah. Itu kelebihan dia. Kalau kita bertemu kedai kopi lah ke mana? Kita ngeteh. Kita ngeteh, kita ngopi lah ke mana? Serupa. Serupa lah. Sebab dia kira kita bertemu. Bila kita bertemu sebelum berpisah, baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, surah Al-Asri selepas tu. Itulah yang terbaik. Jadi tuan-tuan semua, kita pun dapat jawapan lah. Kenapa tok-tok guru ni, kuliah-kuliah mereka ni diakhiri dengan surah Al-Asri. Maka itu jawapan dia. Jadi itulah kelebihannya kita ni mengaji, ada jawapan, ada ilmu yang kita boleh, dan tinggalnya kita beramal. Ada kadang-kadangnya ilmu tu ada, tapi amalan tu payah. Nak beramal tu payah. Baik tuan-tuan semua, insya-Allah pada pagi ini kita akan membaca surah Al-Asri, surah yang terpendek, yang mana kita baca ni sekejap saja, dan kita tadabbur makna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq
وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Ada orang baca illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Dia berhenti situ. Boleh, tetapi sebaik-baiknya kita terus. Kalau kita berhenti di situ, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Terus sikit, ambil balik. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sebab cerita dia tak habis lagi. Cerita dia tu bersambung dengan wa 'amilus solihat, alladina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illal ladzina amanu, satu, wa 'amilus solihat, dua, wa tawasaw bil haqqi, tiga, wa tawasaw bis sabri, empat. Jadi empat ni disebut dalam ayat yang ketiga. Maka bila kita berhenti di wa 'amilus solihat, kita ambil balik wa 'amilus solihati wa tawa, boleh, ataupun terus wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi, berhenti situ, ambil wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, tuan-tuan semua, kita lihat dulu lebih kurangnya tajwid lah. Wal asr, wal asr, sad tu wal asr, wal asr, ujung tu ada ra tu getaran dia tu tak banyak. Wal asr sikit, wal asr, wal asr, ada ra ujung, bukan wal asr. Sebagaimana ada sahabat hamba, dia ni dia mengajar di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pensyarah di Maktab Perguruan Bani. Dia interview guru-guru yang nak jadi guru lah, bakal guru ni, untuk program Jacob. Jadi bila dia interview ni, salah seorang ni dia suruh baca alif lam ra, alif lam ra. Kok mana entah baca kok mana? Cuba baca sekali lagi. Salah ana dengar kok. Alif lam ra. Kok mana? Kalau wal asr itu tak apalah, wal asr. Alif lam ra tu dia tidak r. Tu salah dia ke salah tok guru tak tahu, wallah alam. Tetapi diperbetulkanlah. Letihlah. Kalau alif lam mim r juga alif lam mim r. Tu yang keluar almari tu. Jadi tuan-tuan semua, maka Al-Quran ini, sebab itulah bila kita mengaji Quran, kalau contoh alif lam mim tu, alif lam mim ra ke kaf ha ya ain sad, kita kena tengok mulut tok guru tu. Sebab itulah bila belajar Quran ni, dia kena ada talaqqi musyafahah. Kalau tak ada talaqqi musyafahah, kita tak berdepan dengan guru, kita tak kerti nak sebut benda-benda lagu ni, terutamanya huruf mutaqati'ah di awal surah. Jadi suratul asr ini ayat yang pertama, wal asr, ada ra di ujung. Wal asr, ra tu dia tebal lah, sebab sebelum daripada sad itu bayar atas. Wal asr, asr, innal insana lafi khusr. Ra tu tebal juga, sebab sebelum sin tadi ada dhammah, ada bagi depan, maka ra tu khusr, bunyi dia tu tebal. Khusr, bukan khusr, bukan sengih mulut dak lah, sebab dia kena baca tebal. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw, bukan saw,
Watawasau, bukan watawasau. Saw, sad di atas, sad fathah, saw. Sad waw fathah, saw. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sabr. Ra di ujung tu ada getaran sikit. Baik. Di sini ambo rasa tak perlu huraian yang agak panjang lah. Cuma kita kena beringat-ingat ketika kita baca. Bila kita baca, terutamanya kita ni imam, maka kita kena baca tu bila kita nak berhenti biar tally dengan tajwid. Jangan bila kita nak berhenti kita lari dah. Kita lari dengan tajwid. Contoh, kita baca kelajuan ayat pertama, ayat kedua lajulah. Ayat ketiga kita nak berhenti tu, tak nak berhenti. Tak nak berhenti, kita tekan break. Kita perlahan, tidak tally dengan tajwid. Contoh, wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Lebih tu tawa. Jadi jangan itu dia panggil terpengaruh. Sama juga fi suhufi Ibrahim wa Musa. Itu terpanggil terpengaruh dengan orang panggil dipengaruhi dengan orang panggil dengan cara tadi. Kita ingat bila kita nak berhenti itu caranya. Tak, kita kena jaga hukum tajwid dalam keadaan mana sekalipun. Supaya dengan faqulna dharib bi'asakal hajar, tempat lain comel semua. Tiba-tiba dot tadi mendetak. Kenapa baca begitu? Sebab orang Arab baca begitu. Tak boleh. Formula dia bukan duduk di Arab. Faqulna dharib bi'asakal hajar, bukan faqulna dharib bi'asakal hajar. Kita nak tahu dia baca kemah tak kemah. Di situ kita boleh dah tengok tak kemah ni, tak kemah ni. Dot mendetak tak kemah. Jadi kalau kita tengok di bacaan lain kemah tengok dot. Kalau dot mati mendetak, makna nothing, terpantul. Nah, kelecak, dot mati, sedangkan dot bukan huruf qalqalah, maka boleh nilai dah. Ni tak kemah ni. Walaupun dia belajar banyak pun, tak kemah lah. Sebab praktikal dia tu tak betul dengan apa yang teori yang kita belajar. Jadi tuan-tuan semua sama juga di sini. Bila walaupun huruf ayat ini pendek, bila kita nak berhenti pun sama ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kelajuan dia kalau nak slow pun secara tu tak boleh, tak tally. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lebih tu lebih. Baik tuan-tuan semua, kita tengok kepada tadabbur makna. Wal asri, ra tu mesti bagi bawah. Wal asri was samai wat tariqi. Apa lagi? Wal fajri wasyamsi waduhaha. Tengok bagi bawah semua tu, huruf hujung tu. Wal asri itu menandakan waw itu dia panggil wawul qasam. Waw qasam. Qasam ni maknanya waw sumpah. Qasam, qaf sin mim, wawul qasam. Huruf qasam ni ada 3. Huruf qasam ni huruf sumpah 3. Selain daripada huruf ni tak jadi.
nak sumpah dengan selain daripada huruf ni, iaitu al-wawu wal-ba'u wat-ta'u. Al-waw, huruf waw, huruf ba, huruf ta. Wallahi, tu sumpah lah. Wallahi. Kalau kita baca wallahu, tak jadi sumpah. Contoh naik mahkamah, wallahu, wallahu tak jadi, sebab wa tu boleh jadi wa lain. Kalau baca wallahi, ha tu baris bawah, maka jadi sumpah wallahi. Itu sebenarnya. Tetapi Arab ni kadang-kadang dia mati ujung wallah, wallah. Dia sumpah juga tu wallah. Dia orang Arab ni dia ma'ruf wallah. Orang Arab dia suka sumpah. Wallah ana musyrik, wallah ana musyrik. Demi Allah saya tak berlawak, tak bohong. Dia wallah ni kira bagi dia tak ada apa. Pernah hamba di Mesir, wallah ni kita tengok perangai Arab, wallah ni bohong atas darat pun wallah. Belawak lek bahasa Kelantan bang. Belawak kohong wallahi guna. Tetapi kadang-kadang mereka takut bila sebut wan nabi. Wan nabi takut demi nabi. Jadi kita ni Allah SWT ajar kita orang, kita manusia, kita makhluk, bila kita nak bersumpah sebut nama Allah. Jangan sebut nama makhluk. Allah SWT tak apa. Dia sumpah dengan makhluk-makhluk dia buat, contohnya wal asri. Demi apa? Demi masa. Wal asri ni, wal asr, demi masa, demi waktu asar, ada beberapa makna. Demi waktu asar, dan ulama mentafsirkan waktu asar itu ialah salatul wusta. Salatul wusta, solat yang ada di pertengahan. Subuh nombor 1. Kira hari-hari kita ni mula-mula kita semaya ni subuh. Subuh, lepas tu zuhur nombor 2. Asar duduk nombor 3. Kita kena semayakan berapa? 5. Asar duduk nombor 3. Lepas tu maghrib duduk nombor 4. Isyak duduk nombor 5. Jadi duduk tengah-tengahnya dipanggil salatul wusta adalah sembahyang asar. Jadi Allah SWT bersumpah demi waktu asar dan juga demi masa. Jadi sumpahan ini Allah SWT bersumpah ni sebab manusia di zaman jahiliyah ini, Arab jahiliyah ni, dia meyakini bahawa waktu asar ni di antara waktu yang sial bagi mereka. Waktu asar. Lepas waktu asar ni, mereka ni duduk buah, duduk sembah, duduk buah. Akhir sekali balah. Orang Arab kan dia suka balah, yang bermusuh-musuhan, berdendam. Buah kacak lebih kurang balah. Dia panggil Arab zaman jahiliah ni tak ada kerja lain. Dia kerja dia balah, berdendam, perempuan, arak, judi. Tu kerja area tu. Jadi di antaranya bila waktu asar ini, mereka ini orang panggil mengutuk waktu asar, dan mereka berpandangan dan meyakini bahawa waktu asar ini adalah waktu yang sial bagi mereka, sebab waktu ini banyak mereka melakukan perbalahan. Mula-mula kecik molek dulu, lepas tu tak lama gocah, tak lama balah tetok lah. Maka Nabi SAW memberi peringatan, la tasubbud dahra, jangan kamu mencela waktu itu. Jangan cela. Duk cela ke waktu. Waktu pagi, waktu petang, waktu tidak bersalah. Apa masalah nak cela waktunya? Fa innallaha huwad dahru, kerana Allah SWT pemilik bagi waktu. Jangan nak cela. Dia ada tuan dia waktu ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan semua, ada satu benda yang tidak akan menguntungkan kepada kita. Dia sentiasa merugikan kita. Kalau kita berbisnes, kita berniaga, kita ada peluang lagi untuk untung.
Kalau kita rugi hari ni, esok mungkin kita ada untung. Lusa mungkin kita ada untung. Mungkin tahun depan kita ada untung. Tu kalau kita berbisnes, kita buat perniagaan. Tetapi dengan masa ni, suatu perkara yang tidak menguntungkan kita. Dia akan rugi dengan masa ni. Dia akan rugi sebab kita tak akan dapat dah dia balik. Kita akan rugi. Contoh, muda kita masa yang telah berlalu, kita tak dapat nak ambil dah muda kita tu. Dia lalu. Dia akan melalui. Bila kita tengok balik gambar-gambar kita, dulu kita kuruh, sekarang kita gemuk. Dulu kita muda, sekarang kita tua. Dulu kita bujai, sekarang ni kita dah berkeluarga, ada anak-anak, ada cucu. Dulu kita rasa handsome juga kita. Sekarang ni handsome juga, tapi ada kurang. Gigi dah makin tak ada. Kulit dah makin kenda. Nak handsome lagu mana lagi? Jadi tuan-tuan semua, maka itulah bila kita tengok kepada masa, memang kita rugi. Sebab itu Allah Ta'ala memberi penekanan dengan masa ni. Sebab masa ni dia berjalan. Dia berjalan. Dia tak tunggu kita. Dia tak tunggu. Masa ni dia tak tunggu kita. Kalau kita tak pandai guna dia, maka kita rugi. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut cerita ni. Cerita pasal masa ni supaya kita tidak jadi orang yang rugi. Ramai mana orang yang rugi bila masuk di dalam kubur, mereka ni minta tolong dengan Allah. Minta tolong. Bila berada di negeri akhirat, mereka minta tolong, menangis, keluar air mata sekalipun, tidak dilayan lagi lah oleh Allah SWT. Tidak diberi peluang kali kedua untuk berada atas muka dunia. Untuk kali kedua tak ada. Sebab itulah ada syair bahasa Arab, laitash syababu ya'udu yauman. Laitash syababu ya'udu yauman, iaitu dia panggil harapan yang tidak boleh kembali semula. Iaitu apa dia? Semoga-moga muda itu kembali lagi. Moga-moga muda itu kembali lagi. Tak kembali dah muda. Dia tidak akan kembali dah. Umur kita kalau dulu 30, tahun lepas 30, tahun ni 31. Kalau tahun lepas 60, tahun ni 61. Kalau tahun lepas 69, tahun ni 70. Dia tak pergi dah. Jadi kita akan kena toleh ke depan. Kena pandai ke depan. Sebab itulah orang yang cerdik ini, Nabi kata, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, Nabi kata, iaitu orang yang dulu dia jauh dengan Allah, sekarang ni dia dekat dengan Allah. Dulu dia tak hirau dengan semaya bad, dia tak hirau dengan pengajian, tak hirau dengan masjid, tak hirau, tak cara. Tapi sekarang ni, marilah jinak di masjid. Cerdik tu. Tapi kalau umur ni makin tua, makin duk masa makin berjalan, makin masa dengan dunia makin dia nak tinggal, dia dengan akhirat makin dekat, tetapi perangainya tidak berubah, maka ini tak cerdik. Dia kena ubah, kita kena ubah. Sekarang ni kita tengok orang yang cerdik ni, kita tengok bila masa makin masa yang mereka susuri, kita tengok cerdik. Mata dah cara mikir. Dia mikir tak lama aku nak mati. Dan dia mikir cerdik dah tu. Tapi kalau tak telitah, tak lambat lagi nak mati. Tu tak cerdik lagi tu. Bukan lambat lagi nak mati, tak lama lagi nak mati dah. Tambah-tambah kita ni masjid dekat dengan kubur. Kalau masjid Pondok Bayar tu, nak pergi ke masjid lalu ke kubur, turun masjid tengok kubur, tangga belakang tangga masjid. Jadi kalau kita terpandang tengok kubur Batu Nisan tu, kena ingat aku pun nak jadi macam tu. Kalau lah orang dalam kubur tu dia boleh dengar, boleh kecek dengan kita, boleh royak, hamba rasa penuh depan, penuh saat-saat ahli kubur mari. Semaya dah buat demo, semaya banyak buat demo mari masjid semua jangan tinggal pok-pok kawan ni rasa dah nu dah ada kubur tu, pok-pok demo tak pergi lagi. Kalau boleh mari. Sebab itulah di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak doa kan. Ni Nabi sebut
antara sebab aku tidak doakan kepada Allah SWT, aku tidak doa, tak minta dengan Allah. Di antaranya aku memang tak seminta doa. Aku takut bila doa Allah makbul. Apa dia? Iaitu suara jeritan mereka yang diagak dalam kubur. Hak ni aku tidak doa pada Allah. Bila kalau Nabi doa takut Allah beri. Sebab Nabi kata kalau aku doa, kalau Allah beri makbul doa aku ini, nak tanya orang mati jadi payah. Bila kita pergi kubur, dengar orang duk teriak, dengar orang duk menangis, semua tak senat tanah, semua tak ke bumi, semua tak segi usung orang pergi kubur. Letih lah. Maka Nabi sebut dua makhluk yang tidak mendengar jeritan mereka yang diazab di dalam kubur, iaitu jin dengan manusia. Maka kita ni dua tu ya lah. Kita ni termasuk dalam golongan dua, jin dengan manusia ni. Jin tidaklah kita. Kita ni manusia. Maka manusia dengan jin ni dia mereka tak dengar. Sebab itulah bila kita lalu ke kubur, kita relax je. Kita relax je, tak khabar tu kubur. Ada orang boleh buat rumah tepi kubur. Ni buka pintu nyela rumah tu kubur. Tak ada masalah. Dia boleh makan, dia boleh tidur. Dia tidak terganggu pun dengan kubur duduk sebelah. Sebab dia tak dengar. Acu dia dengar, tak boleh duduk rumah tepi kubur. Tak berani nak duduk sebab hari-hari duduk dengar jeritan. Maka tuan-tuan semua, sebab itulah Allah SWT memperingatkan kita demi masa. Wal asri, demi masa. Masa ini bergerak. Dia tidak undur ke belakang. Kata Hasan Basri, setiap hari masa menjerit. Setiap hari ni masa tu duduk meraung, duduk teriak suara, mendengar suara, menghantarkan suara untuk kita, tapi kita tak dengar. Apa yang masa itu menjerit? Aku kejadian baru. Aku kejadian baru manakala amalan kamu menjadi saksi. Amalan kita dah buat ni menjadi saksi, maka jadikanlah aku sebagai bekalan. Sesungguhnya apabila aku berlalu dan aku tidak akan kembali lagi, sehinggalah pada hari kiamat nanti akan dipaparkan apa yang dilakukan dalam setiap detik masa. Jadi setiap masa kita lalu ini, Allah Ta'ala akan paparkan balik. Waktu tu kita tak boleh nak fikir tu, lagu mana Allah nak paparkan balik cerita kita duduk dari dunia, kita umur 70, umur 80, umat Nabi Nuh 900, 1000 tahun. Lagu mana Allah nak paparkan balik sore-sore ni? Betul dah tuan-tuan semua. Orang miskin, orang fakir mendahului orang kaya 500 tahun akhirat, mendahului masuk syurga. Orang kaya ni, orang yang ada duit ni, duduk kena hisap lagi. Dia masuk syurga awal. Sebab apa? Sebab dia tidak dihisap. Dia tidak dihisap berkaitan dengan harta benda. Maka 500 tahun akhirat, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Nak ceritanya. Jadi tak ada peliklah bagi Allah Subhanahu Wa Taala nak menghitung sore-sore manusia ini. Memang soalan ini akan ditanya. Di antaranya anshababika, tentang muda kamu, fima afnahu, kemana kamu habiskan masa muda. Jadi tuan-tuan semua, kita kena menginsafi di atas kerugian kita menggunakan masa dulu-dulu. Maka jangan kita ulang balik, kita guna sebaik-baik, sehabis baik kita guna masa kita yang berbaki ni. Baru ni abang pergi mengajar di sebuah masjid. Dia kata, Ustaz, selama Ustaz mari bulan puasa baru ni, sebelum puasa baru ni, kita berhenti rehat. Kita berhenti rehat bulan puasa lepas raya. Ustaz mari dah hampir 3 bulan ni. 3 orang jemaah tetap kita duduk sah depan ni mati. Orang kuat kita 3 orang. Kita rasa ni lah Ustaz, kita rasa kehilangan lah. Hok ada sama, hok mari jaga-jaga tu tak terasa sangat. Hok ada ni RJK ni 3 orang mati. Imam kata Allahu Akbar Ustaz. Rasa kesik kehilangan sangat.
Hamba pun lagu tu juga bila lagi kuliah-kuliah di masjid-masjid. Bila tengok tu bila tengok AJK hok duduk sekali dengan kita depan ni, hok duk mari bila tak ada Allah Akbar. Teringat pergi masjid ni, teringat ke dia, teringat. Sebab dia orang panggil di antara orang hok ada semua di masjid, orang hok lekat masjid. Dan orang kapur semua tahu dia ni memang kaki masjid. Siapa ke dia sakit, doktor kata tak boleh pergi mana-mana, kena rehat di rumah dah ni. Perah mari nak ban di masjid. Siapa mati? Oh, ni puas hati. Biarlah kita pun dalam apa keadaan sekalipun kita berazam, aku ni nak jadi jemaah masjid siapa mati, insya-Allah. Dia panggil husnul khatimah. Insya-Allah kena tanda azam ni, kena tanda azam. Baik tuan-tuan semua, demi masa Allah SWT bersumpah dengan masa. Nak ceritanya masa ni penting, kalau tidak Allah tak ambil. Yang Allah Ta'ala sumpah was-sama'i, demi langit. Semua kejadian hebat-hebat, termasuklah masa. Masa ni memang hebat, peluang Allah bagi kepada kita bukan main-main. Jangan kita rugikan masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya ini bukan main-main. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya manusia itu lafi khusr. 2 kali Allah sebut sesungguhnya. Mana inna satu, la tu satu. La tu makna sesungguhnya juga. Sesungguhnya manusia sesungguhnya berada dalam kerugian. 2 kali sebut ni. Sesungguhnya. Kali kecapai kita kan, hak sengoti ya, taubat lillah. Budak-budak taubat lillah. Ni Allah Ta'ala sebut innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sesungguhnya mereka ini benar-benar dalam kerugian. Rugi manusia, rugi. Sebab itu kita pernah dengar ceramah seorang budak-budak, seorang kanak-kanak yang petah bercakap. Pernah hamba dengar dia ceramah. Dia kata rugi bagi orang yang berkemampuan untuk membaca Quran tetapi tidak membaca Quran. Rugi bagi orang yang berkemampuan untuk pergi ke masjid tetapi tidak pergi ke masjid. Banyak dia buat tu. Rugi kena atas pada kita saja. Rugi. Kita kalau nego tak serugi. Kita nak nego semua nak untung. Tetapi kenapa kita duduk atas muka dunia ni, kita tak lepas tak ambil peluang, dan kita lepaskan peluang untuk kita nak jadi orang yang untung, yang tidak rugi, yang disebut oleh Allah SWT, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita ambil empat-empat ni. Yang pertama, kecuali orang-orang yang tidak rugi. Yang tidak rugi ni iaitu kategori yang pertamanya mempunyai keimanan yang teguh. Illal ladzina amanu. Biar iman kita ni teguh. Beriman dengan 6. Beriman dengan Allah, malaikat, nabi, kitab, kiamat, qada qadar. Kena kemah ni kita ni, kena kemah. Bukan dengan Allah saja. Malaikat, dengan kitab, dengan Quran, Quran kitab ni, dengan para malaikat, dengan nabi, kita kena beriman semua. Hari kiamat ada, dan kadang-kadangnya lupa qada qadar. Qada qadar, ketetapan Allah SWT. Allah tentu dah kita ni kalau kena musibah kena terima. Kadang-kadang tak boleh terima musibah. Allah Ta'ala bila timpa musibah kepada kita, sebenarnya Allah Ta'ala kasih kepada kita. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu. Nabi kata, apabila Allah kasih kepada mana-mana hamba, Allah kasih tu kepada mana-mana hamba, dia pilih, Allah pilih mana-mana hamba dia kasih. Ibtalahu, Allah bagi ujian, Allah bagi bala ujian. Macam-macam ujian manusia terima. Ada terbakar, ada aksiden, ada sakit, ada sebagainya. Semua Allah bagi bala.
ujian. Ibtalahu, Allah pilih hamba yang dia kasih tadi, dia bagi bala. Bila dia bagi bala, dia mengharap Allah SWT mengharap hamba ini yang kena bala ini, Allah mengharap apa? Liyasma'a tadarru'ahu, Allah Ta'ala mengharap untuk mendengar rintihan hamba tadi, tadarru' hamba ni rendah diri hamba, duk sebut nama Allah. Sebab itulah bila orang sakit termasuk kita, bila ditimpa bala ujian ni, Allah, bunyilah Allah. Betul dah tu. Allah. Teriak Allah, sakitnya Allah. Kita pergi hospital, Allah, ya Allah. Ilah kata ya Allah. Ilah rumah ya Allah. Ilah kereta, ilah motosikal. Ilah isteri, ilah anak, ilah suami ya Allah. Kita tengok dia jinak jadi jinak. Orang yang kematian suami, jinak nampak tuan. Orang yang kematian isteri, jinak kematian ayah, anak, jadi jinak dia nampak. Sebab apa? Allah uji. Dan itulah sebenarnya Allah nak. Kita duk panggil Allah. Orang ilah harta. Ada dulu kaya-raya, masa kaya-raya jutawan dia dulu tak nampak pun ke masjid. Tapi bila jadi muflis, ada di masjid. Allah pilih dia dah. Betul dah tu, dia ambil tindakan dia jadi jinak. Ingat pada Allah SWT. Ingat semuanya milik Allah SWT. Kadang-kadang ni orang ni sombong. Dia sombong dengan kekayaan dia. Dia sombong. Jangan sombong. Sebab kekayaan itu adalah milik Allah SWT yang Allah pinjai kepada kita. Ada yang sembang, aku ni jutawan. Aku ni jutawan. Semua harta-harta ni, ini milik aku. Sombong. Tuan-tuan semua ingat, Allah SWT ingatkan kita, jangan kita lupa bahawasanya kita akan kembali kepada Allah SWT. Dan kategori yang pertama adalah illal ladina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat. Tak cukup kalau hanya beriman, kena beramal soleh. Kita ni alhamdulillah cuba sedaya upaya kita buat amal soleh. Mari masjid ni amal soleh. Amal soleh. Mari masjid semua ni hebat ni. Boleh mari masjid semua ni hebat. Bukan main-main. Kita boleh lekat mari masjid ni. Tangga masjid dah tengok semua kita dah lakah. Ni sebagai saksi di hadapan Allah SWT. Semua jadi saksi. Tu pun kita jadi saksi. Yang mana diceritakan oleh Nabi. Hari ni tak sekolah kan, jadi boleh lewat sikit Ada Nabi cerita kisah yang mana ketika ia dihisap, bila dia dihisap, bila dia dihisap, dia duduk gamak-gamak, tak ada saksi. Allah Ta'ala kata, aku nak bawa saksi. Dia pun duk fikir, saksi mana Allah nak bawa? Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memaksa tangan-tangan dia, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kacik mulut, Allah kacik mulut, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah bawa saksi, maka Allah suruh tangan-tangan mereka bercakap, kaki menjadi saksi. Tu dia, tu saksi-saksi Allah yang ada di tubuh badan kita ni. Bila kita buat amal soleh, ini sebagai saksi ni. Start daripada rambut kita ni, ujung rambut sampai ujung kaki ni, menjadi saksi di atas amalan kita. Jadi kalau tuan-tuan tak percaya, kena percaya juga. Kalau tak percaya, kita susah. Sebab itu melibatkan akidah kita. Akidah kepercayaan keimanan kita. Jangan gok-gek biar kemah. Dan orang yang katanya Allah Ta'ala firman, golongan yang kedua yang tidak rugi di samping dia beriman ialah dia beramal soleh. Baik, kita ni alhamdulillah beramal soleh ni. Ni amal soleh ni, belajar pagi-pagi Quran dan memahami makna-makna tadabbur ini di antara perkara yang dipuji. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Nabi kata, dalam ramai-ramai kamu hok molek khairukum, yang terbaik di kalangan kamu, belajar Quran, mengajar Quran. Ngaji Quran, mengajar Quran. Kita tengok pernah dengar bila mereka korek kubur nak alih.
Nak alih. Nak alih kubur-kubur lama. Tengok-tengok bila nak alih, tengok-tengok jenazah ni lama dah mati. Kain kapal tak punah. Tuan dalam pun tak ada molek. Cek tengok lah, masya-Allah. Tok guru mengajar Quran. Allah muliakan dia. Nah, hafiz Quran kita tengok yang mujahidin, yang syahid tu satu, ngapa Quran pula? Allah muliakan. Di antara kisah kita tengok ada satu masa yang ni kita orang Arab ni, dia duk mimpi anak dia mati syahid. Nah, jadi dia duk mimpi anak dia suruh alih jenazah dia ni, alih. Lama dah cerita ni, anak dia mati ni, dia pun gali tengok anak dia tak rosak sedikit pun anak dia. Darah masih basah lagi darah. Kain kapal tak punah sikit pun. Allah muliakan. Allah dia alih tak tempat kubur lain. Itu nak ceritanya Allah Taala mulia di atas dunia lagi. Mereka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sebaik kamu orang mengaji Quran. Jadi kita biar jadi orang yang terbaik, mengaji Quran dan juga belajar mengajar Quran. Baik, yang terakhir sekali, yang kedua amal soleh. Yang ketiga, hak ni kita kena sama-sama lah, kita sama-sama bina wa tawasau bil haqqi, mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran. Jangan takut, kita kena duduk di atas kebenaran. Jangan takut bila kebenaran ini kita tahu benda yang benar, maka kita perkatakan ianya adalah benar. Bila benar ni, qulil haqq walau kana murran, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bercakaplah kamu benar walaupun perkara itu pahit manusia nak terima. Kita kena duduk di atas kebenaran. Kadang-kadang ni kita takut nak cakap benar, kita takut. Mungkin takut macam-macam kita takut. Takut nak jaga periuk nasi, takut jawatan kita tercabut. Takut orang benci kita. Jadi Allah SWT ingatkan kita, kalau kita nak orang panggil selamat dunia akhirat, orang yang berjaya, orang yang tidak rugi di atas muka dunia, kita kena sentiasa jadi orang yang benar dan bersama mereka yang benar. Wa tawasau bil haqqi, kena duduk di atas kebenaran. Dan yang akhir sekali, Allah SWT nasihatkan juga kita supaya kita ini termasuk golongan yang keempat, iaitu wa tawasau bis sabri, iaitu mereka yang sentiasa menasihati antara satu sama lain. Jadi kalau kita tengok benda ni ada tak betul ni, kita boleh nasihat, kita berani nasihat, dan kita berusaha untuk nasihat. Jangan kita lock. Kalau kita lock, kesian ke dia. Kesian ke dia. Sebagaimana kalau kita kena anggap kalau orang lock kita buat salah. Tahu lock, bahasa luar dia tak faham lock, kita biarkan. Kita tahu benda tu salah. Contohlah, kita tengok orang semaya tak betul. Dia semaya, contohlah ni, dia semaya, dia duduk gini. Masa dia sujud, dahi dia tertutup. Kita pun tengok, tak betul dia semaya ni. Jadi dia semaya tak sah. Tak sah lah semaya dia. Kesian ke dia. Kalau satu waktu dah tak sah, dua tak sah, kalau sehari tak sah, bulan-bulan tak sah, bertahun tak sah, kita tak buat teguran. Cuiklah dia. Bagi maklumat kepada dia dengan cara terbaik. Jangan aibkan dia. Hamba pernah tegur seorang dulu. Masa tu kita duk fikir macam mana nak tegur. Dia ni mari rasmi. Di masa tu hamba jadi askar wataniah, jadi bahagian sebab lepas daripada rekrut hamba pergi jaga bahagian masyarakat. Jadi tengok dia mari rasmi majlis penutup rekrut di Sungai Durian dulu. Hamba kebetulannya pergi sembahyang jemaah. Hamba tengok dia masuk daripada awal lagi, dia pakai begitu. Dia ni memang rasmi, bukan cala-cala lah, bukan saja, bukan kopral lah, atas tu. Ambo kita tukar masuk dapur, nak royak lagu mana? Kalau panggil tuan, dia tahu kita askar.
Nak ayat Quran. Fikir nak cerita kongsi bersama lah. Cara nak ayat ni tak nak supaya dia tak perasan. Semaya lagu ni apa tengok dia semaya sebelah. Kata ni rapat ke kening ni. Tak sahnya semaya. Nak ayat kalau tak ayat selalu ke panis jemaah pula. Aku mana kira ni. Apa pun nak kata tak apalah. Demo-demo duduk belakang tengok duk ambo duduk sebelah dia ni. Jadi ambo pun pergi dekat tu. Tapi tak pakai baju askar lah ambo ni, pakai baju biasa. Gitu demo kenal lah kita rekrut berkamah, kenal sahabat-sahabat pondok. Jadi gitu ambo panggil pak cik, panggil pak cik dia tak tahu dah kita kata apa dah lah. Nah. Pak cik ambo nak tegur pak cik. Saya nak tegur pak cik sikit. Apa? Pak cik semaya saat ni salah tu. Pak cik semaya saat ni salah tak ni. Pak cik kena akak ni. Masa sujud ni. Dahi ni anggota sujud. Jadi pak cik kena. Salah ke pak cik? Salah pak cik. Pak cik semaya saat ni salah. Pak cik kena kada semaya ni kena akak. Pak cik tak tahu. Terima kasih anak. Terima kasih. Alhamdulillah. Apa masya Allah. Dia pun akak. Dia kata alhamdulillah, masya-Allah. Rasa syukur kita. Apa lagi? Di tempat lain. Lepas pada semaya tu gambar mari jumpa hamba kena. Kata dia mau buah berapa ni? Tak ada buah berapa nak suruh akak. Piyah ni. Sokok dia pakai lagu tu. Jadi terasa mujur dah. Lepas tu demo ni siapa? Tak ada ayat berapa. Panggil pak cik. Panggil pak cik luar masa-masa uluk tu. Lepas pada tu tak tunjuk muka lah kita ni. Duduk dapur. Jadi tuan-tuan semua nak ceritanya kita kena bagi teguran. Sebab kalau kita tak bagi teguran, dia tak terima teguran kita, wa tawasau bis sabri ni, maka kita orang panggil kita rugi. Kena sabar wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sama-sama kita duduk atas muka dunia, sabar apa? Yang pertamanya sabar buat taat. Kita kena sabar untuk kita buat taat. Sabar, mari masjid sabar. Sabar dalam masa kita ni mengajak orang ramai. Nak buat lagu mana orang ni kurang. Kita nak buat lagu mana supaya pakat mari. Pernah satu kali ambo di Sarawak ni pengalaman dulu. Macam mana nak buat ni? Kata cuba kita buat lah. Kalau kita tak buat kita tak tahu. Masa tu ambo di antara AJK masjid lah. Masjid baru tubuh di Taman ni. Kurang orang. Kita buat macam mana? Cuba buat surat di di box tu. Di peti surat ni semua kita bubuh setiap malam kuliah ni. Lepas tu bagi kata-kata semangat sikit dan bagi orang panggil keutamaan. Mana-mana ahli rumah yang kurang berminat untuk hadir ke masjid, maka pihak surau, pihak masjid menganggap mereka tidak berminat dan menunjuk respon yang tidak baik, maka tidak diberi keutamaan untuk kami hadir semaya hajat, kau tahlil, kau kematian kau. Lepas tu mari pakak mari ramai. Jadi kita kena fikir lagu mana cara. Kalau nak bagi pitih mari 10 hias orang mari. Letih kita nak bagi pitih. Kita tengok di Temeluh tu subuh penuh. Dia buat gana subuh penuh. Subuh tu penuh. Kita ni alhamdulillah 3 sah tak ni. Hampir 3 sah. Kira ramai lah. Kadang-kadang bila tengok tiye dengan orang ramai tiye. Ayatnya tiye tu banyak pada orang tak ramai. Jadi tuan-tuan semua, maka kita duduk atas muka dunia ni, kita kena ada semua pesan-pesan sabar insya-Allah. Sabar royak ke isteri kita, royak kepada anak kita, royak kepada diri kita sendiri. Sabar yang pertama, sabar di atas buat taat. Sabar yang kedua, sabar jangan buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah 4 kategori ini di antara orang yang tidak rugi ketika berada atas muka dunia Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan kita ni alhamdulillah, kita ni sabar, insya-Allah. Kita teruskan perjuangan kita selaku hamba Allah Ta'ala. Mari masjid,
dan insya-Allah kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita cuba sebarkan benda yang baik supaya orang lain pakak-pakak buat. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjuk perkara yang baik, tiba-tiba ada orang buat, maka pahala yang kita ajak tadi, kita suruh, kita anjur tadi, kita boleh. Sebagaimana cerita Nabi sebut imam tu apa ni, Tok Bila. Tok Bila ni yang terakhir ni, ni nak bagi semangat untuk Tok Bila. Bila dengar hak ni pakat nak jadi Tok Bila belaka. Wal muadzinu yughfaru lahu madda sautihi. Tok Bila dia bel. Nah, cerita Tok Bila ni Nabi sebut dia. Nabi mengangkat darjat Tok Bila ni. Walaupun Tok Bila ni kadang-kadang elang tak tinggi, tetapi Nabi sebut. Nabi kata, dan Bilal itu, muazzin itu, diampunkan baginya dosa dia. Allah ampun dosa dia. Sejauh mana suara dia pergi, lagi jauh suara dia pergi, lagi banyak dosa dia diampun oleh Allah SWT. Oh, hebat. Kalau masjid ni boleh pergi jauh mana ni? Hamba duduk masjid tu dengar. Duduk taman restu ni dengar ni. Duduk alik sana tu kat rumah hamba Pondok Payung ni dengar juga ni. Nah, suara bila Tok Bila band ni. Bila Tok Bila band ni, sejauh mana pergi suara dia, maka Allah SWT akan ampun dosa dia ni mengikut jauh suara dia pergi. Maka kalau jauh suara dia pergi, maka banyaklah pengampunan dosa daripada Allah SWT. Lepas tu satu lagi yang menarik bagi Bila ni, biarlah, maknanya orang panggil kalau hamba nak jadi Tok Bila. Sebab tu kadang-kadang pergi nampak lene-lene lain clear, nak terabai tak? Ni ingat kau ni, nak bai tak? Wa ajruhu mithlu ajri man salla ma'ahu. Dia boleh pahala bila dia manggil orang, hayya 'alas solah, mari sembahyang. Orang pun mari, perah mari. Motosikal, kereta, mari jalan kaki, basikal, mari perah boleh 2-3 sah. Nabi kata, dan pahalanya tak tumpah sedikit pun, pahala dia boleh seperti mana pahala orang sembahyang. Orang sembahyang tak ada duduk belakang dia, tak ada berapa sah, semua dia boleh pahala, sebab dia yang azan. Ini maha Tok Bila. Allahu akbar, masya-Allah. Ni kata bila kita duduk atas muka dunia ni, kita mengajak orang lain buat baik, kita menyeru orang lain buat baik, kita boleh pahala yang orang buat. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah bahasa sekolah dululah surah Al-Asri yang kita belajar pada pagi ini dengan qadar masa yang amat singkat. Mudah-mudahan terkesan di hati kita dan kita berazam untuk kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada pagi esok kita akan sambung lagi surah At-Takatsur, iaitu lomba-lomba memperbanyakkan. Surah At-Takatsur ini iaitu manusia berlomba-lomba memperbanyakkan harta atas muka dunia. Ada diceritakan oleh Allah SWT dalam surah At-Takatsur. Jadi hamba sekolah itu dulu, insya-Allah kita bertemu di pagi esok. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah itu kelemahan hamba sebagai makhluk Allah SWT yang sentiasa bersifat dengan kelemahan. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekali lagi kita baca salah tadi, salah berhenti. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.